faham lagi, minda celaru. Mereka juga berkeyakinan tidak syirik jika masih percaya hanya Allah yang memberi manfaat dan mudarat. Ya betul. Kalau kamu minta tolong dengan makhluk yang hidup juga syirik. Kalau kamu meyakini makhluk yang beri manfaat. Saya dah pernah sebut ya, satu orang cakap, doktor telah sembuhkan penyakit saya. Ya, doktor yang mahir tu, yang pandai tu, dia telah sembuhkan penyakit saya. Syirik atau tidak? Bergantung. Kalau dia sebut itu sebagai sebab sahaja, dia pun yakin Allah yang sembuhkan penyakit dia, dia tak syirik. Tapi kalau memang dia kata, mana pula Allah sembuhkan penyakit saya? Saya sakit ni dah 5 tahun, berdoa hari-hari, tak pernah pun Allah sembuhkan. Saya berobat seminggu je kan doktor terus baik. Ya doktor yang sembuhkan saya, bukan Allah. Itu syirik. Tak ada masalah doktor hidup atau doktor mati. Ya. Doktor hidup pun syirik kalau dia beriktikad bahawa makhluk memberi manfaat dan mudarat secara hakikat. Syirik. Jadi, ya ini betul. Memang kita yakin begitu. Ini dia dah iftirak. Dia telah reka cerita palsu. Mereka boleh menyembah berhala atau menyembah Buddha jika masih menganggap hanya Allah yang memberi kesan, bukan makhluk. Mana ada orang Islam pegang macam itu? Boleh sembah berhala, boleh sembah malaikat, kita kata tak boleh sembah. Ustaz, boleh tak saya sembah malaikat? Kan malaikat bagus, tak buat dosa, ya, beribadah sentiasa, taat kepada Allah. Saya nak sembah malaikat. Jawabnya tak boleh, haram, syirik. Boleh tak saya nak sembah Nabi? Nabi kan insan yang mulia, maksum, ya. Dan saya nak sembah Nabi. Jawabnya tak boleh. Jangan kamu kata nak sembah berhala. Batu, kayu yang dibentuk-bentuk kamu nak sembah. Jangan kena yang macam itu. Bahkan makhluk yang mulia seperti malaikat dan Nabi pun kalau ceritanya sembah, hukumnya haram dan syirik. Kenapa kamu reka cerita ni? Kononnya boleh sembah berhala asalkan yakin bahawa yang memberi manfaat dan mudarat adalah Allah. Mana ada macam itu? Orang bila dia sembah sesuatu, berarti dia yakin yang dia sembah itulah yang memberi manfaat dan mudarat. Sebab itu dalam surah Hud Allah merakamkan iktikad orang-orang musyrik tentang berhala mereka. Apa? Dia sembah tu saja-saja? Tidak. Dia kata apa? Innaqulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Kami bukan nak kata apa wahai Hud, iaitu cuma nak katanya kamu ini telah dikenakan penyakit gila oleh sebahagian daripada berhala-berhala kami. Mana dalam iktikad orang musyrik, berhala boleh mendatangkan penyakit, boleh menyembuhkan penyakit, boleh bagi rezeki dan sebagainya, maka disembah. Mereka cuba nak samakan, samalah kamu minta tolong dengan wali. Kan tak sama, minta tolong dengan sembah tu tak sama. Kalau kamu berkeyakinan minta tolong dengan orang matilah misalnya, ya, itu yang menjadi titik pertikaian, adalah syirik. Maka kamu kembali kepada takrif syirik, iaitu menuhankan selain daripada Allah, beriktikad lain pada Allah juga Tuhan. Itu adalah syirik. Maka kalau meminta tolong kepada orang mati adalah syirik, berarti meminta tolong itu adalah menuhankan orang mati. Baru jadi syirik. Kalau tak, tidak syirik. Baik. Kalau minta tolong kepada orang mati adalah menuhankan orang mati, tidakkah minta tolong kepada orang hidup sepatutnya menuhankan orang hidup? Tak, minta tolong itu adalah menuhankan. Adakah boleh menuhankan orang hidup? Ya, tak boleh. Lain daripada Allah tidak boleh dituhankan. Hidup atau mati sama saja. Jadi ini contoh ya, kecelaruan minda mereka yang gagal faham, lalu dengan senang hati mereka mengkafirkan orang lain dan membuat tuduhan-tuduhan yang tidak betul. Sebab itulah